satu persatu masuk ajaran-ajaran sesat ni. Dulu Allah boleh turun naik je. Bila? 1/3 malam. Habis masa Allah turun ke langit dunia, ada satu orang kata arash kosong sekejap. Sebab dia ingat Allah duduk atas arash. Tapi 1/3 malam Allah turun ke langit dunia, masa tu arash kosong sekejap. Masa dia cakap tu, murid dia pun gelak. Murid datuk sebelah pun gelak. Cerita apa tu guru aku cerita ni? Ya. Dan dia tak perasan tu. 1/3 malam adalah setiap detik pada tempat yang berbeza. Kita sekarang duha, tapi ada satu tempat di dunia sekarang sedang 1/3 malam. Habis tempat itu 1/3 malam, tempat lain pula. Habis kalau kamu faham secara literal, Allah Ta'ala memang turun ke langit dunia pada 1/3 malam. So bila Allah duduk atas arash? Kita ahli sunnah wal jamaah, kita berakidah arash, syurga, neraka, bumi, langit, ini makhluk. Maka mustahil Allah berada pada makhluk. Maka tidak boleh kamu fahami Ar-Rahmanu 'arsy istawa dengan mana Allah bertempat atas arash. Bila kita beritahu macam tu, orang macam Muhib kata kita tolak Al-Quran. Kita bukan tolak Al-Quran. Kita memahami Al-Quran ayat yang mutasyabihat secara yang tidak melanggar ayat yang muhkamat, secara yang tidak melanggar ayat yang jelas, laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sama seperti Allah satu apa pun. Itu ayat yang muhkam. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada bagi Allah Ta'ala tu yang sama satu apa pun. Kenapa kamu nak faham dengan makna yang membatalkan yang muhkamat? Kamu yang sebenarnya membeza-bezakan Al-Quran, bermain dengan mutasyabihat tapi mengenepikan yang muhkamat. Kita beriman dengan dua-dua. Mutasyabihat kita beriman, muhkamat kita beriman, tetapi makna yang mutasyabihat sama ada kita serah kepada Allah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tak ada yang tahu makna sebenar ayat mutasyabihat kecuali Allah. Ataupun kita menerima makna yang tak bercanggah dengan syarak. Ada antara makna istiwa menguasai. Salah tak kalau kita kata Allah menguasai arash? Betul, boleh terima. Antara makna istawa adalah menggagahi. Makna arash itu terpaksa ikut kehendak Allah. Betul atau tidak? Betul. Kita boleh terima. Tapi kalau Allah sampai bertempat atas arash, berarti Allah bertempat pada makhluk. Ini ya, akhirnya Allah kalau nak, Allah boleh beranak. Habis kalau satu masa satu orang mengaku, saya lah tu anak Allah tu. Kita kata haruslah, boleh jadilah. Cuma dia kena bawa bukti lah. Tapi boleh jadilah dia anak Allah. Mana boleh macam tu? Mujarrad dia mengaku dia anak Allah tu sudah batil, jadi kafir dia. Tak ada kemungkinan tu, tak ada. Tak perlu kamu kata Allah ada anak. Kamu mengatakan kalau Allah berkehendak maka Allah berkuasa melahirkan anak pun sudah kufur. Dan wallahu ala kulli syai'in qadir, memang kul ada makna semua, kul ada makna sebahagian. Jadi kul dalam wallahu ala kulli syai'in qadir bermakna mungkin saja, mustahil tak masuk. Tapi wallahu bi kulli syai'in alim, Allah Taala dengan segala sesuatu Maha mengetahui, itu memang semua. Yang wajib Allah tahu, yang mungkin Allah tahu, yang mustahil juga Allah tahu. Baik. Jadi Muhib kata dia nak saman jawatan mufti. Saman. Saman ni kalau benda fitnah. Kalau benda betul, data, fakta ada, video ada, bukti ada, kamu pernah cakap macam itu, kamu saman, bagi duit dekat peguam je lah. Peguam pun dapat duit. Alhamdulillah. Tapi merit of the case tak ada. Kita saman ni kalau benda tu fitnah, benda tu tak betul, kita tak buat, tapi orang tuduh kita buat. Jatuh maruah kita, rosak reputasi kita. Saman, saya ada tengah saman satu orang. Defamation, dulu sudah saman sekali, alhamdulillah dia berkenaan minta maaf. Dia tuduh kita buat kempen bela hadis palsu. Kita cakap lain, dia faham lain. Ini masalah, gagal faham. Kita kata bila sesuatu amalan tu terkena hadis palsu, tak semestinya amalan tu palsu. Dia kata kita bela hadis palsu, kan benda tu dua benda yang berbeza. Sebagai contoh, ada amalan namanya solat tarawih. Berkenaan solat tarawih ni ada hadis palsu. Hadis palsu itu mengatakan, siapa solat tarawih malam yang pertama, sekian pahala dia. Siapa solat tarawih malam yang kedua, sekian pahala dia. Ini hadis palsu. Solat tarawih palsu ke tidak? Tidak. Itu yang kita nak terangkan.
Ada hadis palsu atau hadis yang dhaif jiddan tentang kelebihan puasa hari Tarwiyah, hari 8 Zulhijjah. Maka kita tolaklah hadis tadi kerana palsu. Atau kita tak jadikan sadaran kerana dhaif jiddan. Tapi puasa Tarwiyah sunat atau tidak? Sunat, kerana dia termasuk 10 hari awal Zulhijjah. Jadi ini yang kita cuba terangkan, dan dia fitnah kita saman, diminta maaf alhamdulillah. Ada satu kes sedang berjalan, doakan moga-moga mahkamah nampak kebenaran yang kita cuba nak terangkan dan yang berkenaan memohon maaf. Tapi kalau dah memang betul kamu cakap macam itu, kamu mengkafirkan, kamu menyesatkan, Jabatan Mufti keluar fatwa, kenapa kamu nak saman? Kamu sepatutnya taubat. Insaf. Dan ada orang share, dia kata dia ada satu kawan dulu lemah lembut orangnya. Tapi sejak terikut ajaran Muhib ni jadi kasar. Jadi dia je yang betul. Ini kesan virus pemikiran, dia akan mengubah akhlak seseorang jadi buruk. Menyangkakan hanya dia yang ikut sunnah, orang lain semua tak faham sunnah, termasuk para ulama yang hebat-hebat pun tak faham sunnah. Yang faham sunnah hanya dia seorang.